السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وبنية القبول وحصول المأمون، وبنية الشفاء من كل الأمراض، وبنية قضاء حوائج الدنيا والآخرة، وبنية القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبنية الفوز بحسن الخاتمة عند الموت. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله والحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله وبالله وصلى الله على محمد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله، الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Muslimin dan muslimat, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi serta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita sama-sama kita panjatkan lagi dan lagi ke hadratillahi Subhanahu wa ta'ala di atas segala limpah perkenannya kepada kita, begitu dengan pertolongan serta izin daripadanya maka dapat kita bertemu lagi di dalam siri kuliah kita ataupun siri tazkirah kita pada kesempatan ini. Diharapkan kita semua mudah-mudahan sentiasa berada dalam kesihatan dan keafiatan yang sempurna. Begitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkati kita, dan moga-moga perkongsian kita pada kesempatan ini dapat mendatangkan manfaat dan juga iktibar buat kita semua yang mendengar. Mudah-mudahan dengan itu kita diberikan kekuatan dan kemampuan serta keupayaan untuk sama-sama mengamalkannya dan juga menyampaikannya kepada saudara-saudara kita yang tidak berkesempatan hadir. Dan di sini suka juga untuk saya berpesan kepada diri saya dan seterusnya kepada para jemaah sekalian agar senantiasa mempertingkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan dengan itu kita beroleh kejayaan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan ini para jemaah muslimin dan muslimat, sidang pendengar sekalian, kita menyambung perkongsian kita
dengan melihat pula pada juzuk-juzuk yang seterusnya, di mana hari ini dalam siri kuliah tadabbur kita, kita akan melihat pula ya, beberapa ayat di dalam juzuk yang ke-11. Jadi insya-Allah di kesempatan ini kita sambung untuk membicarakan juzuk yang ke-11, di mana dalam juzuk yang ke-11 kita akan membicarakan pula berkaitan dengan ayat yang ke-65 dan juga 66 surah Yunus, iaitu surah yang ke-10 di dalam Al-Quran. Ya. Jadi untuk penetapan tajuknya, ya, pada membicarakan ayat 65 dan juga 66 surah Yunus, surah ke-10 dalam Al-Quran, duduknya pada juzuk yang ke-11 ni, maka kita letakkan tajuk perbincangan kita, iaitulah tajuk yang berjudul untuk mereka yang berduka. Ataupun kita boleh letak tajuk dia pesanan untuk mereka yang berduka. Jadi sebagaimana kebiasaannya, sebelum daripada kita mengulas apakah yang ada di sebalik tajuk yang kita katakan itu, maka kita bacakan terlebih dahulu ayat 65 dan juga 66 surah Yunus, surah yang ke-10, duduknya pada juzuk yang ke-11 beserta dengan dia punya terjemahan dia. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwas sami'ul 'alim. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh. ومن يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. صدق الله العظيم. Yang mana artinya, dan janganlah engkau merasa duka cita disebabkan kata-kata mereka yang ingkar itu, kerana sesungguhnya segala kekuasaan itu tertentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Huwas samiul alim, dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala jugalah segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutunya, mereka tidak menurut yakni sesuatu keyakinan mereka, malah hanya menurut sangkaan mereka semata-mata, dan mereka hanyalah orang yang sentiasa berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul azim. Maha benarlah, maha benarlah apa yang telah pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, wala yahzunka qawluhum. Wala yahzunka qawluhum. Dan janganlah engkau merasa yahzunka, dan janganlah engkau merasa duka cita, disebabkan kata-kata mereka yang ingkar itu. Itu benda itu keratan ayat yang pertama yang menjadi
perbincangan kita. Ya. Jadi pada permulaan ayat tu Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Nabi kita Nabi Muhammad, ya, wala yahzunka qauluhum. Janganlah sesekali, ya, engkau ya Muhammad berduka cita atas perkataan-perkataan mereka yang ingkar. Jadi ayat ini sebenarnya diturunkan, ya, kalau kita melihat kepada sebab turunnya ayat ini, maka ulama menjelaskan ayat ini diturunkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terdengar kata-kata orang kafir yang sangat menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah, ya, saat mana terdengar adik Nabi ni kata-kata yang sangat kesat, yang, ya, menyakitkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini, ya, wala yahzunka qauluhum. Janganlah engkau berduka cita, ya, terhadap perkataan-perkataan orang yang ingkar itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga nak beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, melalui ayat ini bahawa, ya, dia mesti kuat. Dia mesti kuat menghadapi kutukan, celaan yang dikeluarkan oleh, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul. Pendek kata mesti tabah lah. Pendek kata mesti sabar. Ya. Jangan sampai hilang kita punya motivasi kita. Ya. Dan yang terlebih eloknya kita abaikan saja kata-kata itu dan teruskan, ya, menyebarkan dakwah Islam ini kepada sesiapa saja. Ya. Kalaulah kata-kata puak kafirin itu, ya, menyebabkan Rasulullah SAW hilang semangat ataupun moral down, ya, hilang semangat, maka tentunya nanti Nabi kita Nabi Muhammad SAW tak mampu untuk nak menyampaikan dakwah Islam dengan baik. Dan letaklah kalau Rasulullah SAW hilang semangat, maka, ya, macam mana orang Islam yang lain nak bersemangat juga. Ya. Macam mana para sahabat, ya, nak bersemangat. Pastinya tak bersemangat juga. Ya. Dan kalaupun orang-orang kafir ataupun orang yang menentang Islam itu mencerca Allah, ya, mencerca Islam ataupun Rasulullah, ya, malah ya, umat Islam tu sendiri, maka Allah Subhanahu Wa Taala, ya, pada keratan yang seterusnya menjelaskan innal izzata lillahi jami'a. Kalau orang kafir, orang yang nak menentang Islam ni, dia cerca habis-habisan Allah SWT, dia cerca, ya, Islam itu dihina, kan. Seterusnya Rasulullah SAW juga, ya, dicela dengan bermacam-macam celaan, cercaan, makian, ya. Sehingga umat Islam sendiri begitu juga, maka Allah SWT, ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, dalam keratan ayat yang seterusnya, masih pada ayat, 65 tu, pada ayat 65 tu, Allah kata, innal izzata lillahi jami'a. Ya. Nak cerca ke, nak apa ke, nak maki ke apa semua, kena beringat, ya, innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya, ya, al-izzata, sesungguhnya segala kekuasaan itu, ya, segala kita panggil, ya, apa lagi selain pada kekuasaan, kemuliaan, ya, keagungan, lillahi jami'a, adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala segalanya. Ya, jadi Allah SWT bagi tahu kat sini, dialah yang mempunyai segala kehormatan, dialah yang mempunyai segala autoritinya, ya, dialah yang memiliki segala ataupun memiliki semua kekuasaan. Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai semua maruah, Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai semua izzah, ya. Jadi semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak perlu risaulah, ya, tak perlu risau. Kalaupun mereka ni merendahkan aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku tetap selamanya maha tinggi dan maha agung.
Pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada Nabi jangan sedih hati, jangan orang kata tawar hati, jangan hilang semangat, untuk menyebarkan dakwah aku ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun banyak makian, banyak cercaan, celaan yang dihadapkan kepada kamu wahai Muhammad, kamu kena tetap bersemangat, tetap tabah, mesti kuat dan sebagainya. Kalau kamu tak bersemangat, kamu tak tabah, maka macam manalah orang yang mengikut kamu ni, mesti juga tak bersemangat, mesti juga tak tabah, tak sabar dan sebagainya. Lantaklah orang nak cerca apa semua, tapi kena aku nak beritahu, kata Allah SWT, segala kekuasaan itu milik aku. Jadi tak perlu kau risau Muhammad, aku ada. Begitulah. Inilah orang kata tadi kemuliaan. Inilah orang kata kelebihan bagi orang yang sentiasa berada dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak rasa diri dia lemah. Dia tak rasa diri dia hilang semangat dan sebagainya, kerana kekuatan pastinya Allah SWT yang berikan kepada dia, kerana segala yang nama kehormatan, kekuasaan, maruah, izzah itu adalah milik Allah SWT. Selamanya maha tinggi dan maha agung tadi. Kemudian Allah SWT beritahu lagi, huwas samiul alim. Huwas samiul alim. Dialah yang maha mendengar dan juga maha mengetahui. Jadi di sini Allah SWT nak beritahu kepada Nabi kita Nabi Muhammad dan juga kepada kita yang bawa Islam, yang nak meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala, kalau adalah apa-apa juga cakap orang yang ingkar ni, komen-komen yang tak membina daripada orang-orang yang ingkar ni, mesyuarat nak memusnahkan kita, dia buat kalau hari ni mungkin dia buat blog ke, dia buat page ke, untuk nak menghentam kita, begitu di-sharekan pula, buat video dan segala-galanya untuk nak menyakitkan hati kita ni, semacam mana orang-orang kafirin dulu buat pada Nabi SAW. Maka Allah beritahu, huwas samiul alim. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui kesemuanya, kesemuanya. Apa yang mereka cakap, apa yang mereka komen, apa yang mereka mesyuaratkan, apa yang mereka letak dalam apa ni laman sesawang mereka, dalam tadilah dalam blog dan sebagainya, semua tu Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui, maha mengetahui. Jadi situ. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala tambah lagi, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Wa man yattabi'il ladina yad'una min dunillahi syuraka in yattabi'una illa adh-dhann wa inhum illa yakhrusun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa? Dan ingatlah bahawasanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala tu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahawasanya mereka-mereka yang menyembah Allah, menyembah sesuatu yang lain daripada Allah SWT dan dianggap sebagai sekutunya, mereka tidak menurut mereka tidak menurut sesuatu keyakinan mereka, malah mereka hanya menurut sangkaan semata-mata, dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta. Jadi pada ayat ni Allah SWT tambah, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Yang belakang tu kita tak perlu bincang lah, in yattabi'una illa adh-dhann dan sebagainya tu. Allah tambah, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Allah kata, ingatlah, sesungguhnya bagi Allah jugalah segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi di sini Allah SWT
nak beritahu kepada Nabi kita dan seterusnya kepada kita semua, Allah yang mempunyai segala-gala. Allah yang memiliki kesemuanya sekali, apa yang ada di langit maupun di bumi. Dan di sini Allah SWT juga nak beritahu kepada puak-puak yang kutuk Allah SWT, yang kutuk Islam, yang kutuk Rasulullah SAW ini, dia kena beringat. Bila Allah SWT sebut ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard, faham kita tu, kita sebenarnya tak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Buruk baik kita tu, kalau kata kita ni baik, kita tak boleh lari daripada Allah SWT. Buruknya kita pun kita tak boleh lari daripada Allah SWT. Makna kata nak mengelak daripada hukuman dia tu tak dapat lah. Kerana Allah SWT memiliki kesemuanya sekali, yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Termasuklah diri kita sendiri. Jadi Allah SWT pemiliknya. Maka di sini, kalaulah orang-orang kafir tadi yang mencela, yang mengutuk Allah SWT, Islam dan Rasul, dia merasa seronok dalam dunia ni, maka tunggulah masanya di akhirat besok. Kalau dia boleh lari dalam dunia ni, ke mana saja dia nak lari, maka silakan lari. Namun begitu, akhirnya dia tidak akan dapat ke mana-mana pun, sebab di penghujungnya nanti, baik ke buruk ke orang, dia akan tetap kembali kepada Allah SWT, iaitu dengan menerima sebuah kematian. Jadi di sini, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh mengambil beberapa pengajaran lah, menerusi ayat 65 dan juga 66 surah Yunus ini, untuk kita sematkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita semua sentiasa menjadi orang yang tetap kuat, bersemangat, moralnya tidak down, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala ni, meskipun kita mendapat tentangan daripada mereka-mereka yang tidak menyukainya. Ingatlah bahawasanya kita sentiasa dilihat oleh Allah SWT gerak kerja kita, dan ingatlah bahawasanya Allah SWT yang akan mengukuhkan kita, menguatkan kita, memastikan keselamatan dan orang kata tadi ketenangan buat kita. Kerana mana-mana orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan ada pertolongan daripadanya. Dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ini, siapa-siapa pun tak boleh nak menentangnya. Malah kalau ada juga usaha-usaha untuk menentang pertolongan Allah SWT ni kepada orang-orang yang menyebarkan agamanya, maka tentunya penentangan tersebut akan digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ini, antara pengajaran yang boleh kita ambil, antara pengajaran yang boleh kita kutip, iaitu yang pertama sekali, jangan mudah jangan mudah rasa down ataupun rasa kecewa bila mana orang kafir kutuk Islam, kutuk Allah dan juga kutuk Rasulullah SAW. Bahkan jangan down jugalah. Jangan down juga bila mana mereka ni kutuk kita yang sedang berdakwah ni, ataupun yang sedang menyebarkan agama Allah SWT mengikut kita punya kemampuan kita. Jangan sekali-kali down. Dalam apa juga lapangan pekerjaan kita, kalau hak dakwah ni jangan down. Dalam kerja kita pun sama, jangan down, jangan kecewa.
kalau adalah kata-kata kesat yang datang daripada orang-orang yang tak suka pada kita kan, jangan kecewa. Kalau kita rasa down, kalau kita rasa kecewa, kita tengok balik macam mana Allah SWT tegur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ambil teguran itu untuk diri kita sekali. Untuk diri kita sekali. Meskipun ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW untuk menyatakan bahawa jangan bersedih hati atas perkataan-perkataan kesat orang kafirin, maka umumnya untuk kita juga. Kita ambil teguran itu untuk kita sekali. Kalau ada kata-kata yang menyebabkan kita sakit hati ataupun orang kata jadi tawar hati, jadi tak bersemangat dan sebagainya, maka terapikan hati kita tu dengan ayat tadi. Wala yahzunka qauluhum. Nabi dulu pun pernah begitu. Ada ketikanya Nabi SAW rasa sedih hati, sakit hati, pedih hati dengan kutukan-kutukan tu, maka Allah SWT tetap coolkan Nabi SAW. Tetap sejukkan hati Nabi dengan menyatakan wala yahzunka qauluhum. Jangan kau bersedih dengan apa yang mereka perkatakan. Ingat, innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu milik aku juga, segalanya. Jadi berpegang teguhlah kepada Allah SWT. Jangan pernah down, jangan pernah kita kata tadi apa, kecewa, kurang semangat dan sebagainya. Kadang-kadang benda ni memang berlaku lah dalam apa orang kata tadi, kehidupan kita, baik di mana-mana lah, dan di pejabat kita, bersama rakan-rakan kita dan sebagainya. Jadi sama jugalah hal ni macam kita dakwah ataupun kita ajak kita punya keluarga kita, housemate kita, roommate kita ke ataupun kawan-kawan kita untuk berubah. Contohnya kalau kata kawan kita tu tak tutup aurat, baik lelaki baik perempuan, kita ni bila melihat begitu, kita pun ajaklah dia tutup aurat, tutup aurat. Tapi kadang-kadang ajakan tersebut disusuli pula dengan kata-kata sindiran, kata-kata perlian, macam bagus, macam alim sangat, dan macam-macam lah. Maka pada ketika itu kadang-kadang perkataan tersebut tentunya menyakitkan hati kita, menyebabkan kita kecewa, menyebabkan moral kita jatuh dan sebagainya. Maka di sinilah perlunya kita mengimbau kembali ayat tadi itu. Wala yahzunka qauluhum innal izzata lillahi jami'a. Pada ketika ini bila kita membaca tu, fahamkan kisahnya, fahamkan di penceritaan di sebalik turunnya ayat ni, maka insya-Allah pada ketika itu kita akan terus kuat. Tentunya kita tidak akan berduka cita, moral kita tak jatuh, kerana kita percaya bahawasanya Allah SWT tu ada bersama kita. Baik. Teruskan ajak orang berbuat kebaikan, teruskan ajak orang berbuat benda-benda yang disukai oleh Allah SWT, dan larang orang daripada membuat perkara yang tak disukai oleh Allah SWT. Baik. Yang seterusnya, yang kedua, yang terakhir, pengajaran yang kita boleh dapat daripada ayat yang kita bincangkan ni, iaitulah jangan sesekali kita terpengaruh dengan segala macam emosi-emosi negatif ni. Sampai akhirnya kita juga sama macam orang yang memaki hamun ataupun mencerca tadi. Jangan terpengaruh. Orang yang memang tak mahu nak ikut kita, yang memang tak suka pada kita, memang dia akan keluarkan macam-macam kata-kata makian, hamunan, cercaan dan sebagainya. Maka kita ni selaku orang yang faham tentang keadaan tersebut, jangan pula terpengaruh lah dengan emosi negatif semacam mana yang ada pada orang yang tak suka pada kita tu.
Jangan sampai macam tu lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pesan pada kita, kita kena relax, kena kata tenang, teruskan berdakwah, kawal emosi kita. Ada masa perlu marah, kita marah, ada masa kita boleh bertahan daripada marah, maka kita bertahan, dan bukannya kita membalas, maki hamun tersebut dengan maki hamun tersebut. Kita marah tu pun kerana Allah SWT. Marah kita bukannya maki hamun. Beza antara marah dan juga maki hamun ni. Beza. Beza. Itu boleh carilah apa bezanya marah dan juga maki hamun ni. Ada beza di situ. Marah ni selalunya kita strict pada satu perkara lah. Maki hamun ni kadang-kadang ditambah. Ditambah. Dalam marah kita tu kita ada lagi cakap benda-benda yang tak sepatutnya lah. Luar belaka. Pasal apa ni, contohnya pasal kau tak nak ikut aku, ikut cakap aku. Kalau jadi itu kita kata marah lah. Tapi bila masuk tadi, kalau dah penghuni neraka memang macam ni lah, kita kata. Marah. Tadi tu. Pasal kau tak nak ikut aku. Tu maksudnya marah. Tapi kalau dah masuk satu bab lagi, dasar penghuni neraka, payah. Kita kata begitu. Jadi itu dah masuk maki hamun. Jadi dalam maki hamun ni ada marah, tapi ditambah pula dengan melabel-label korang tu. Kalau marah saja tu, habis kuat gitulah. Aku tak suka. Tu marah tu. Kan? Aku tak suka. Tolong macam tu lah. Tolong jangan cakap macam tu. Aku tak suka. Tu maknanya nada marah lah tu. Tapi kalau masuk bab-bab lain, melabelkan dan sebagainya, itu dah masuk pada makian. Mungkin sebut celaka engkau ke, apa lagi lah. Saya pun malu nak menyebutkan benda-benda semacam tu kan. Tapi selalunya macam orang sekarang lah. Kadang-kadang maaf sebut, dia sebut babi kau. Lepas tu apa lagi dia sebut lah macam-macam. Jadi kalau kita ajak kawan kita untuk berubah, kalau kita ajak kawan kita berubah tetapi mereka sindir kita, elakkan apa? Elakkan kita tu terpengaruh dengan emosi negatif dia. Di mana kalau dia sindir kita, kita sindir dia balik. Tu elakkan. Itu adalah adab yang tak elok. Jadi kita kata tadi, orang lempar kita dengan batu, kita usahakan lempar mereka dengan buah. InsyaAllah lah. Kita ajak mereka dengan cara yang terbaik. Moga mereka ini bertemu dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itulah yang boleh dan juga yang dapat saya terangkan di dalam membicarakan ayat 65 dan juga 66, surah yang ke-10, yakni surah Yunus, pada juzuk yang ke-11, untuk menjadi renungan dan juga panduan pada kita semualah yang mendengar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan pada hati kita, tetapkan jati diri kita sentiasa anugerahkan dengan kesabaran, ketabahan, semangat yang tinggi untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan menghindarkan mereka daripada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu dulu yang dapat saya kongsikan. Apa yang baik itu datang pada Allah dan apa yang buruk itu datang pada Allah, sebab daripada kelemahan diri saya sendiri. InsyaAllah pada siri-siri kuliah kita yang seterusnya nanti kita akan masuk membicarakan juzuk yang ke-12 pula, dengan tajuk-tajuk yang tertentu lah. Jadi kita tangguhkan sekadar itu dulu dengan membaca tasbih kafarah
Suratul As dan seterusnya. Kita berdoa mudah-mudahan majlis kita mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tina al-yaqin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi terlebih dan terkurang mohon ampun dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.